أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini dapat lagi kita bertemu muka, menyambung ataupun meneruskan perbincangan kita dalam bab yang berkaitan dengan adab. Kalau pada pengajian yang lalu kita telah membincangkan adab berkaitan dengan menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Malam ni kita bincang pula adab berkaitan dengan berjamaah. Kerana kita nak mendapat pahala dalam solat berjamaah. Memanglah kita tak nafikan bahawa solat berjamaah ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, salatul jama'ati, solat berjamaah itu afdalu min salati fadh, lebih baik daripada sembahyang seorang diri, bisab'in wa 20 darajatan, lebih baik daripada sembahyang seorang-seorang dengan 27 gandanya. Pun begitu, nak dapat 27 ini mestilah dengan adabnya. Kerana itulah solat berjamaah ini perkara yang mustahab, ialah adab kita. Apa-apa pun kita kena ingat adab itu mesti kita utamakan. Kerana adab inilah yang akan meninggikan amal kita. Amal banyaklah, tapi kadang-kadang tak diterima kerana tak beradab. Contoh yang saya dah buat dahulu apa dia? Sembahyang rajin tapi tak punya adab. Ceritanya yang lalu, cerita telekong Siti Khadijah. Jadi saya pergi ke syarikat Siti Khadijah tu. Jadi tokey dia beritahu dia wakafkan telekong ni 10 helai di R&R. Jadi bila dah wakaf tu, nanti bulan-bulan berikutnya mintalah staf pergi cek, hilang. Agaknya muslimat pakai telekong tu selesa, lupa nak buka agaknya. Senyapnya macam orang sini bukan? Nasib baik geling kepala. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi sembahyang tu sah tapi tak beradab
ditolak sebenarnya sembahyang macam tu kerana pakai telekung curi. Pakai telekung curi ini pada fiqh sah, di sisi ilmu tasawuf, ilmu akhlak tak sah. Tak diterima sembahyang tu. Sah tapi tak diterima kerana barang curi, harta curi bawa sembahyang tu. Ini sembahyang pakai telekung curi, la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga kita sembahyang berjamaah ni ada adab dia. Baik, maka para jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali adab sebelum solat dia ada 3. Satu, adab sebelum solat. Kedua, adab semasa bersolat. Yang 3, adab selepas memberi salam. Jadi malam ni kalau sempat kita bincang 3-3, boleh atau tak boleh. Sebab kalau 3 ni berhenti jam 11.30 malam. Kalau tak boleh, tersambunglah pada siri akan datang. Baik, adab sebelum bersolat yang pertama. Yang pertama, hendaklah imam itu seorang yang disukai oleh para makmum. Ini memang disebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang tidak diangkat sembahyangnya, kita sembahyang kita ni diangkat pada Allah, tapi ada 3 golongan yang sembahyangnya tak diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, hamba yang lari daripada Tuhan. Zaman kita sudah tidak ada lagi hamba abdi. Hamba abdi ni dia kena ikut cakap Tuhan dia. Tiba-tiba dia lari meninggalkan tuannya, sembahyangnya tak diangkat. Yang kedua, perempuan yang menderhakai suami. Ibu-ibu jangan derhaka pada lelaki, pada suami, jangan. Tak diangkat sembahyangnya ke langit. Yang ketiga, imam yang dibenci makmum. Tapi imam yang tidak disukai oleh para makmum atau sebahagian besar makmum tak suka dengan imam itu. Jika yang suka tu sedikit bilangannya, sedikit aja yang suka, baik tu pilih imam yang disukai. Tapi disukai ini benda subjektif. Apa makna subjektif? Makmum ni pun kadang-kadang ada masalah juga. Kalau imam tu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, panjang. Inna a'tainakal kautsar, yang ni imam bagus, makmum masalah. Inna a'taina je, baca inna anzalna tu dikira panjang dah. Ini bukan salah imam, ni salah makmum. Jadi maksud imam yang tak disukai makmum ni kerana imam ni ada masalah, masalah bacaan dia, kadang-kadang masalah peribadi dia. Imam bagus dah, bacanya bagus, tapi kaki judi, kaki kaki sabung ayam. Allah lepas mai jemaah tu, taqabbalallahu minkum minan selawat salam. Salam balik start motor, sport auto dia pergi. La ilaha illallah tu imam ni. Menyebabkan orang kampung benci ke dia. Ini dipanggil orang begini tak sepatut jadi imam. Baik. Tetapi jika yang suka tu sedikit bilangannya, tetapi yang suka ni pula dari kalangan orang soleh, orang yang faham agama, orang yang kuat agama, orang yang tahu selok belok agama, pandangan mereka hendaklah dihormati. Kerana yang tak suka ramai-ramai itu bukan orang soleh. Macam tadilah saya kata, sebagai orang soleh, orang yang faham agama, dia tahu bila masa imam patut baca panjang, bila masa imam patut baca pendek. Dia macam sembahyang isyak, dia dipanggil kalau sembahyang subuh itu dalam fiqh dipanggil
sunat baca tiwalul mufassal, ayat surah yang panjang-panjang. Itu kalau sembahyang subuh, macam kita subuh Jumaat tu, surah Sajadah, surah Al-Insan, itu sunat. Jadi orang-orang yang faham agama, yang soleh ni tahu imam ni betul dah. Masalahnya majoriti tak suka dia subuh baca panjang. Kalau boleh imam alam tarakai je. Tu masalah makmum, bukan masalah imam. Jadi maksud yang tak disukai ini, tak disukai bukan sebab dia tu betul. Tak disukai sebab dia ada masalah yang tak betul itu. Jadi kalau dia betul atas jalannya, subuh dia baca panjang sikit. Kalau maghrib ni biasanya kita baca qisar al-mufassal. Qasir mufassal ni surah pendek-pendek. Wadduha ke bawah tu, takat tu je. Takat wadduha panjang tu je. Itu kalau maghrib. Kalau isyak sederhana panjang, macam sabbihisma rabbikal a'la, atau sederhana. Jadi kalau imam ikut aturan, cuma majoriti tak suka, itu bukan salah imam, tu salah majoriti. Kerana sebilangan orang soleh tahu dia betul atas jalan agama dia betul. Maka pandangan itu hendaklah diikut. Makruh bagi seseorang menjadi imam kepada makmum yang lebih baik daripadanya. Masuk lagi dalam bab adab ini, kalau majoriti tak suka padanya ataupun semua tak suka, dia tetap nak jadi imam, makruh. Itu adab yang pertama yang hendak difahami oleh jamaah. Jadi supaya amal kita diangkat pada Allah Ta'ala, kerana ada orang nasihat, majoriti tak suka awak jadi imam, awak berhenti je lah. Masalahnya tak nak berhenti itu yang susah kita. Ini biasa berlaku di kampung-kampung. Imam dah tua, gigi pun tak ada, wala boleh. Makmum belakang jenuh nasihat. Dah. Kampung selalu itu. Gigi pun dah tak ada. Allah Rabbi. Imam tua tu macam orang panggil macam daun pisang yang kering, rentap sampai sudah tak tanggal dia, kerat dengan pisau baru putus dia kalau tarik begitu. Ini bukan mengata, ni memang hakikat. Sebab tu beberapa negeri macam Selangor dulu ada juga berlaku di kampung-kampung ni, kadang untuk imam ni payah nak tak jawatan. Maka di Selangor dibuat syarat, setiap tahun imam hendaklah memperbaharui kontrak. Bila nak perbaharui kontrak, kena masuk pejabat agama, kursus balik, temuduga balik. Itu banyak tak lulus tu, tak sambung kontrak, selamat dia kena pecat. Sebelum dipecat batalkan kontrak dia, baru budak-budak muda tu boleh ganti. Kalau tidak, berdua Syekh. Allah, ini kisah benar berlaku. Negeri Sembilan saya tak tahu macam mana dibuat sekarang, tapi pun dalam proses begitu banyak negeri. Banyak negeri dah mula buat proses. Sebab bila dah diberi tauliah jadi imam, sampai mati tak mula tak jawatan. Budak-budak muda tak ada peluang jadi imam. Bila jadi imam, tunggu dia mati. Masa tu budak muda tu pun dah umur 65 dah. Budak muda tu lah. Tak imam 85. Kan beza dia 20 tahun. Dia dah lama je. Tak ada peluang imam muda nak naik. Jadi budak-budak muda tu duduk belakang. Tu yang banyak budak muda malah nak pergi mayang. Mayang pun tak sah. Itu imam yang tak disukai. Itu adab sebelum bersolat. Maka makruh bagi seorang menjadi imam kepada makmum yang lebih baik daripadanya dari segi ilmu fiqh atau bacaan, kecuali jika orang yang mempunyai kelebihan itu enggan menjadi imam. Ini termasuk dalam bab makruh jadi imam. Kalau di belakang kita ada orang yang lebih faqih, lebih pandai bab agama, lebih bagus bacaan dia, itu pun dengan syarat kan, dengan syarat. Makruh itu dengan syarat. Syaratnya, kalau sekiranya
orang di belakang tu lebih bagus dan dia memang ahli qaryah situ. Ahli qaryah situ. Kalau dia bukan penduduk tempatan, macam saya datang sekali-sekala, sebenarnya yang afdal jadi imam ni siapa? Kalau ikut dalam ranking jadi imam ni, yang paling utama jadi imam ialah sultan. Sultan ini kerana mengambil sabda Nabi SAW, la yu'ammanna rajulu ar-rajula fi sultanihi. Seorang laki-laki tak boleh jadi imam bagi lelaki lain dalam wilayah yang ada penguasa agama. Jadi bagi sebuah negeri macam kita, Negeri Sembilan, ketua agama siapa dia? Yang di-Pertuan Besar. Jadi oleh kerana Negeri Sembilan ni besar, maka yang di-Pertuan yang tuan besar tu, yang tuan besar tu lantik wakil daerah. Sebab tu tengok imam-imam ambil tauliah. Tauliah ni maknanya perwakilan. Kerana kuasa agama tu duduk pada sultan. Maka yang kalau sultan datang tempat kita, sebenarnya dia yang lebih afdal jadi imam. Sebab mengambil kira itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara, pemimpin kerajaan. Baik. Bila sultan tak mampu nak pergi semua tempat dalam negeri ni, maka sultan lantik wakil-wakilnya. Sebab tu urus agama ni ada wakil mufti, wakil sultan, qadi bagi daerah-daerah, imam bagi dipanggil masjid surau, itu namanya diberi tauliah. Maka setelah sultan, selepas sultan, yang utama jadi imam ialah imam yang dilantik khas. Yang tadilah saya kata dapat tauliah sultan tadi, sebab tu sultan wakilkan pada dia. Baik, kalau macam surau ni tak ada kan lantikkan surau biasanya. Cuma kita beri nama pada pejabat agama. Surau saya bagi nama 3 nama. Tapi kadang-kadang kita jarang-jarang juga tugas, sebab banyak ceramah daripada tugas. Gila 3 orang tu, kadang kita tak ada maghrib-maghrib ni. Mana Tok Imam ni ceramah, suruh budak-budak yang ada. Maka di situ yang afdalnya ialah penghuni setempat tu. Penghuni tempat tu, macam tempat tonton ni, siapa orang tempatan, dia yang utama jadi imam. Dia yang utama jadi imam. Jadi maksud makruh jadi imam kepada makmum yang lebih baik, maksudnya orang tempatan kita sini. Orang tempatan sini, tengok-tengok dia jadi imam, tapi di belakang dia ada orang yang lebih faqih, lebih alim, lebih bagus bacaan, maka makruh dia jadi imam. Kecuali dah diminta dia jadi imam, tak mau dia, yang itu tak apa. Tak apa ya. Maksudnya macam saya orang luar ni, boleh jadi imam kalau orang tempatan mengizinkan. Sebenarnya adabnya itu adab berjemaah. Maksud saya, walaupun tuan-tuan suara sedap, tuan-tuan pandai agama, tuan-tuan balik kampung, kita ni ceramah rajin, kuliah rajin, semua rajin ni, baca Quran pun bagus, ya. Kita balik kampung kita sekali-sekali tu, azan maghrib tu, jangan waktu qomat, sudah qomat kita ke depan ambil mic menung kampung je, walaupun suara kita sedap je, makruh. Kerana adab berjemaah ni mesti orang tempatan dulu jadi imam. Mula-mula sekali sultan lah, lepas sultan orang yang sultan lantik tadi. Sebab tu kalau kita pergi masjid negeri tu, kita tak boleh ada imam je. Sebab sultan dah lantik masjid negeri tu, ada imam masjid, imam masjid daerah, imam masjid yang dilantik tu ada dah. Jadi kita kalau nak jadi imam dengan izin, walaupun dia imam Mekah datang Malaysia, orang tempatan juga yang lebih utama. Tapi adab kita lah, ada imam Mekah datang, takkan kita beria sangat kan, kita mempersilakan. Yang itu
boleh jadi imam, tidak makruh lagi. Itu adab dia. Ini belum sembahyang ni Syekh. Adab yang pertama cerita nak jadi imam ni. Lepas itu penghuni tempat. Yang keempat yang afdal jadi imam ni orang yang lebih alim, orang alim. Jadi utamakan orang tempatan dulu, orang tempatan. Maka orang tempatan patut jadi imam. Tiba-tiba datang tempat kita tok guru, alim, ulama, sama ada dalam negara atau luar negara, oleh kerana dia alim, dia afdal jadi imam, tapi dia duduk ranking keempat lepas orang tempatan. Maka orang tempatan pun tengok dia alim, tengok dia baca bagus, kita pun jemput dia. Itu adab dia, adab. Kalau tak dijemput, makruh dia jadi imam. Sebenarnya makruh. Cuma kita imam tempatan, takkan datang imam besar masjid Mekah tu, Masjid Haram, kita juga nak jadi imam, malulah kita. Sebab dia imam Masjid Haram, dia imam Masjid Haram Mekah, yang kita imam masjid tanah haram Malaysia. Kan tak sama, dia tanah haram Mekah, kita tanah haram Malaysia saja. Tak sama martabat kita. Tanah haram lah, tak gezet lagi tapak masjid. Tak sama. Jadi kita mesti ke depan dia. Cuma nak sebut tetap afdal orang tempatan. Cuma kalau datang orang yang alim, dia kita utamakanlah. Selepas orang alim, barulah hafiz Quran, orang yang mahir Quran. Dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita utamakan orang faqih dulu, orang alim dulu, orang alim bidang fiqh. Kerana mazhab Syafi'i mengutamakan orang alim, kerana orang alim ni dia tahu selok belok sembahyang, sah batal sembahyang, adab sembahyang. Maka lepas orang alim, barulah budak-budak yang hafiz Quran, hafaz Quran. Itu mazhab Syafi'i. Sebab hari ni ada orang yang kadang-kadang tolak budak hafiz ni bukan semua alim Syekh. Pernah berlaku satu peristiwa, budak ni hafiz Quran jadi imam tarawih. Bila berlaku terlebih rakaat, dia pun gabra. Tengok belakang, nak buat macam mana kau imam? Nak buat macam mana? Itu sebabnya pentingnya yang faqih tu, yang alim tu. Dia hafiz Quran, dia ngapal je Quran, rupanya dia tak belajar adab-adab berjemaah. Terlebih rakaat, dia dah mula gabra. Tinggal kunut pula, dia dah mula gabra. Nak buat macam mana ni? Nak zuk sawi ke tak zuk sawi? Itu sebabnya diutamakan yang alim dulu, yang faqih dulu, kemudian baru yang hafiz. Kemudian yang keenam, yang lebih wara'. Orang yang lebih wara' ni maknanya yang menjaga adab-adab akhlak. Itu wara' ni nak kata macam mana? Wara' ni jenis orang yang kita tengok pakainya sopan. Itu wara'. Dia ada satu hukum syarak, ada satu hukum wara'. Wara' ni kita tengok dia ni bercakap pun bahasanya lembut, baik. Bukan jenis huha keluar daripada mulut dia bahasa lucah, tak ada. Itu orang wara'. Tengok adab dia, jalan pun tertib, pakai dia pun kemas. Sebab tu kita ni kalau jadi imam kena ada sifat wara'. Ini jadi imam, bila kat kedai pakai baju Megadeth, kemudian seluar pula macam budak-budak rock tu, koyak tanpa kita tengok, imam aku ke ni? Confused ya? Confused. Itu sebabnya nak jadi imam tu kadang kena tengok juga. Maka yang jadi imam kita ni kena jaga wara' kita ni. Bukan kata dipanggil salah pakai baju tengkorak tu, tapi hilang wara' dia. Sebab tu kita ni ada libasut taqwa, pakaian orang takwa. Makcik-makcik pun tengok sini kemas, jumpa kat luar tu dia baju kebaya kembang kain tu, baju kelawar tu. Orang tengok pun tak semenggah lah tu. Apa?
Hilang, dia panggil warak tu hilang. Kita kena jaga. Makan pun biarlah beradab. Kalau jumpa kat kedai roti canai tu, tak? Minum pun tangan kanan. Ini dah lah tangan kiri, togok. Berdiri pula tu sambil berjalan. Imam tu. Lepas tu kat kedai tu, ketawa. Jadi imam Syekh. Tobat kalau saya tak ikut dia, aku tak terima. Hilang warak ni. Sembang pula kaki atas ni. Main dah. Haji. Jadi imam dia. Tu warak tu tak ada. Dah haji. Lepas tu jadi imam pula. Ni bukan marah. Beritahu tuan-tuan, adab tu kena ada. Barulah orang jadi imam tu respect sikit. Ini naik baca khutbah ittaqullah. Tadi masa nak naik berebut pisang dengan jemaah tu. Berebut. Dah lah berebut, makan tangki pula. Lepas tu hendaklah bertakwa. Kita hidup mesti kata makmum, pirah toleransi apa? Rebut pisang aku dia. Tu warak tu kena ada. Tu yang keenam, cari orang yang warak. Kemudian cari yang baik keturunan. Yang ketujuh, yang baik keturunan. Kemudian masuklah yang bersih pakaian, yang bersih bau badannya, yang bagus pekerjaannya. Kemudian masuk yang bagus suaranya, paras rupa pun ambil kira juga. Akhir sekali, kalau semuanya sama level, sama-sama alim, sama-sama pandai Quran, sama-sama warak, sama-sama keturunan bagus-bagus, semua sama ni imam kita ni. Tengok yang mana dah kahwin, yang mana belum kahwin. Utamakan yang dah kahwin dulu. Itu adab dia dalam pemilihan imam. Itu yang pertama. Itu adab yang pertama, supaya makmum tidak membenci imam. Sebab kalau makmum membenci imam, maka dibimbangi memang amalnya tidak akan diangkat ke langit. Tapi ingat, yang dibenci itu yang tak punya sifat-sifat tadi itu. Kalau ada sifat tadi, memang dia dilantik oleh sultan, memang dia imam masjid negeri umpamanya, ataupun memang dia ni orang yang alim, cuma makmum tak suka sebab leceh lah dia, dah alim sangat tu, semua tak boleh, itu haram, ini haram, apa ni. Itu bukan salah imam, itu masalah makmum. Itu bukan salah imam. Itu masalah makmum. Sebab itu bila imam cukup ciri-ciri dia, kalau imam makmum benci, itu masalah makmum, bukan masalah imam ya. Yang dimaksudkan makruh di sini, imam yang tak disukai ini ialah imam yang tak ada sifat-sifat tadi itu. Waraknya tak ada, alim pun tidak, ada yang lebih bagus tapi dia tak mau turun jawatan. Orang dah usul, orang dah buat surat dah, daripada surat rasmi sampai dah surat layang, tak jalan juga. Ni contoh tuan-tuan, tak ada kena tempat tuan-tuan ni. Itu maka dia tetap nak di imam, dia kena ingat makruh. Makruh tu adab yang pertama sekali. Adab yang kedua, adab kita sebelum solat yang kedua, hendaklah dilakukan solat di awal waktu. Dan jangan dilewatkan solat jamaah bagi menanti orang ramai. Kerana berjamaah dengan bilangan yang sedikit di awal waktu lebih baik, lebih afdal daripada kita tunggu ramai tapi dah akhir-akhir waktu. Taib. Ini selalu berbangkit soalan ini, solat awal waktu. Lepas tu dia kata, ustaz ceramah sampai 9 tak berhenti, isyak masuk 8.40, kata sembahyang awal waktu. Awal waktu ni dalam fiqh, kalau kita belajar ilmu fiqh, waktu solat ni ada 8 jenis. Waktu solat ada 8 jenis. Saya tak nak cerita 8 jenis. Yang saya nak cerita ialah ada solat di awal waktu, ada solat di akhir waktu. Maka yang awal waktu ini dipanggil prime time.
waktu afdal, waktu fadilah. Dalam bahasa orang putih dipanggil prime time, you know. Okay. Selepas prime time dipanggil ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, makna ikhtiar ni boleh pilih lah. Sampailah pada waktu haram. Taib. Waktu afdal inilah dipanggil awal waktu. Maka waktu afdal ni nak kira macam mana? Dalam kitab Bahrul Mazi dia sebut awal waktu ni diambil daripada 3/16 waktu tu. 3/16. Jadi ambil daripada masuk waktu sampai habis waktu. Contoh ambil zuhur. Sekarang ni zuhur pukul apa? 1:30. Akhir zuhur 4.50 hari ni. Ya, lebih kurang lah 4.50. Taib. 1:30 sampai 4.50 tu berapa jam tempoh masanya? 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. 4 jam setengah. Betul, lebih kurang lah 4 jam setengah. 4 jam 20 minit. Okey, 4 jam 20 minit tu kita bahagikan 3/16. Siapa ada kalkulator? Bukan 3, kalau 3/15 1/5 kan. Ni 1/5 ni 3/16. Maka saya duk congak-congak ni 4 jam setengah ni lebih kurang waktu afdal zuhur tu lebih kurang dalam tempoh sejam lebih. Ambil sejam lah, 4 jam setengah. Lebih kurang dalam tak sampai sejam, lebih kurang dalam 50 minit. Betul? Congak je lah. 1 jam tak? 1 jam lebih sikit. Okey, 3/16, 1 jam lebih. Okey. Maka daripada masa waktu 1:30 campurkan dengan 1 jam tu lebih kurang dalam 2:30, itu masih lagi dipanggil awal waktu. Awal waktu lagi. Itu masih awal waktu. Jadi maknanya kalau ni cerita kat pejabat ni, sebab saya ceramah di pejabat PKP je ni, tak boleh ceramah pejabat ni. Biasa pejabat-pejabat ni pukul 1 sampai 2 tu memang disediakan ceramah tau. Jadi kita start ceramah pukul 1 sampai 1:45 berhenti mayang. Dia kata suruh mayang awal waktu, ustaz pun lambat. Sebab itu cerita masuk 1:30. Kan pernah zuhur masuk pukul 1. Dia kata pukul 1:45 bos mayang. Kata awal waktu. Dia lupa pukul 1 masuk waktu, campur sejam setengah, lebih kurang dalam pukul 2:10 minit tu, 2 suku tu masih awal waktu lagi. Jadi kita berhenti 1:45 tu masih awal waktu. Baik, itu sembahyang zuhur. Sembahyang Isyak hari ni masuk 8:40. Habis Isyak. Besok 6 suku habis. Main Isyak pukul 6. Jadi kalau daripada 8:40 sampai 6 suku tu berapa jam tu? 8:40 panjang betul nak ngiranya. 8:30, ambil 8:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, dan 4 jam. 1/2, 4 jam campur 6, 10 jam lebih kurang, 10 jam 45 minit lebih kurang. Jadi bagikan 3/16 tu. Panjang maknanya pukul 9:30 masih waktu afdal lagi. Jadi malam ni pukul 10 lah berhenti nampak. Tu cara nak kira waktu afdal, ya. Sebab ada juga yang confused, ingat waktu afdal ni setengah jam je dah. Dia tengok 3/16 daripada waktu tu. 3/16 tu. Baik, itu jadi kita tak perlu tunggu jemaah nak bagi ramai, tak payah. Jadi sembahyang awal waktu tu afdal. Maknanya kalau kita nak tunggu pukul 12 tengah malam baru penuh surau ni, tak payah tunggulah. Memang tak datang ni orang tu. Sembahyang je lah mana yang ada tu awal waktu tu. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, hendaklah menjadi imam dengan ikhlas kerana Allah.
di samping mengerjakan amanah Allah. Ya, orang jadi nak berjemaah ni adab-adabnya. Orang jadi imam pun kena ikhlas, yang jadi makmum pun kena ikhlas. Apa makna ikhlas? Maksud kita datang surau masjid ni bukan kerana yang lain. Batu niat kita ni, apa tujuan kita berjemaah ni? Apa tujuan kita berjemaah? Pertama sekali, kita nak menghidupkan rumah Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan, ini rumah Allah. Kalau orang datang rumah tuan-tuan pun tuan-tuan hargai, orang makmurkan, meriahkan rumah tuan-tuan pun tuan-tuan sanjung. Orang buat baik di rumah kita pun kita muliakan dia. Ini kan pula rumah Allah Ta'ala. Baik tu orang yang ke rumah Allah Ta'ala ni setiap langkah Allah ampun dosa. Tapi ingat, niat kita kena betul. Niat kena betul. Baik tu kita datang rumah Allah ni, niat kita nak mengimarahkan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya, hanya yang dapat mengimarahkan rumah Allah ialah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini yang kita nak imarahkan. Imarah cakap Arab, cakap Melayu makmurkan. Makmur pun cakap Arab sebenarnya. Makmur ni meriahkan. Sebab itu tengok surau ni meriah. Cuba bayangkan kosong macam gereja dan mana ni lah. Gereja, tonton tengok, mana ada meriah. Sebab itu di negara-negara Eropah hari ni, gereja-gereja sudah dijual. Yang belinya orang Islam. Sebab dia tengok orang Islam ni meriah. Sebab itulah, kalau kita ni meriah tuan-tuan, Allah, orang bukan Islam tengok pun sanjung kita, penuh kita. Saya antara tempat yang saya tengok meriah Haji, Masjid Panco Jaya kan. Main betul, main maghrib tu. Main maghrib, main isyak tu. Zaman sebelum PKP pun penuh masjid dia. Masjid dia tu. Saya ingatkan saya ceramah je. Saya ceramah jarang penuh. Biasa macam ni je. Ingatkan tak? Dia kata biasa Ustaz. Memang biasa. Dia kata tiap-tiap hari macam tu. Oh, meriah. Itu yang orang bukan Islam tengok pun rasa kagum. Satu cerita masa kami belajar dulu, kami ni setiap hari Rabu tak silapnya ada public speaking. Public speaking ni biasa yang akan beri ucapan ni ialah foreigner. Dia malam biasa ada kuliah, satu malam tu dihaskan foreigner. Ini cerita belajar di negara Arab lah. Jadi foreigner ni dilatih cakap Arab, kita kena ke depan beri talk pada orang tempatan. Satu hari tu saya ingat giliran seorang pelajar daripada Itali ni kan negara Kristian Ortodok. Dia cerita pengalaman dia masuk Islam. Dia kata tak terlintas di hati dia nak masuk Islam. Tak pernah ada cerita nak masuk Islam. Tapi dia kata apa yang menakjubkan, yang membawa daripada Islam ialah dia selalu lalu di hadapan masjid tu, nak pergi kuliah tu, dia nak pergi universiti, dia akan lalu depan masjid. Satu hari itu dia hairan, azan je orang Islam ke masjid. Ni cerita dekat negara Itali. Lepas mayang keluar, bila azan masuk, berduyun-duyun. Satu hari itu dia lalu depan masjid ketika azan, orang masuk dengan dia termasuk. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh masuk. Di situlah dia melihat orang Islam sembahyang, dia rasa hebat. Sebab walaupun mereka Kristian Ortodok, gereja dia tak pernah macam tu. Tapi orang Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal semua bila sebut nama Allah, dia kata. Oh, saya kata, itu tuan-tuan dia tak? Itu niat kita tau. Itu niat kita. Macam tu juga surau kita ni. Cuba bayangkan kalau penuh kita ni, orang keliling ni mesti kagum je, penuh orang. Ini yang penuh kedai kopi. Tu yang orang kafir tengok macam kita super. Kedai kopi penuh maghrib-maghrib.
Ni zaman PKP ni kosong lah. Ni cerita zaman tak PKP. Kalau saya selalu datang lewat tu kadang-kadang tu, waktu maghrib lalu tu, kedai yang jual Carlsberg pun penuh, kedai mamak tu pun penuh juga orang Melayu. Sama maghrib, mana orang Cina nak kagum dengan orang Islam gitu. Tapi tak apa, niat kita datang ni nak imarahkan, nak makmurkan. Betullah Allah hargai itu adab kita. Niat, betulkan niat kita, ikhlaskan niat kita. Kerana tuan-tuan ya, kalau kita tak hidupkan rumah Allah ni, kalau kita tak hidupkan rumah Allah, maka Nabi SAW bersabda, ma min salasatin, kalau ada 3 orang, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin, kalau ada 3 orang dalam satu qaryah, satu taman ni, la tuqamu fihimul jamaah, tak didirikan solat jamaah, illa istahwadha alaihimu syaitan, tempat itu sudah dikuasai syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kamu berjamaah, Nabi kata. Kerana fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, kerana serigala akan menerkam, dipanggil kambing yang keluar daripada kumpulannya. Jadi kita ni datang berjemaah ni, betulkan niat kita ni, adab kita yang ketiga, betulkan niat. Apa niat kita? Nak menyelamatkan orang kampung taman kita ni daripada istahwadha alaihimu syaitan. Nabi kata kalau kampung tu ada 3 orang lelaki atau lebih tak mau sembahyang berjamaah, itu kampung sudah dikuasai syaitan. Kemudian timbul pula persoalan. Soalannya, kalau dia buat jemaah di rumah masing-masing, tetap tak lepas daripada hadis itu. Kerana maksud hadis ini, kalau dalam satu taman, satu qaryah, hendaklah didirikan jemaah ni, Nabi kata di satu tempat yang dikhususkan, barulah terlepas fardu kifayah tu. Fardu kifayah kan main berjemaah ni. Habis tu kalau masing-masing rumah ni berjemaah, rumah ni berjemaah, rumah ni berjemaah, tak lepas. Dia mesti suatu tempat yang dikhususkan. Ini dibincang dalam kitab-kitab fiqh kita. Mesti tempat tu dikhususkan. Itu satu soalan yang ditanya. Dia kata kami buat rumah masing-masing, tak lepas. Kampung tu tetap dikuasai syaitan. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana kalau dia buat berjamaah tetapi gili-gili rumah? Malam ni rumah saya, malam besok rumah Zul, malam lusa rumah Tok Mulu, rumah minggu ni pula, hari yang seterusnya, hari Rabu rumah siapa? Rumah ketua kampung. Hari Khamis, malam Jumaat, kita buat dekat rumah ni, gile-gile. Tak lepas juga. Tak lepas. Fardu kifayah tu tak lepas. Dia mesti ada tempat yang dikhususkan, yang boleh public access, orang lain pun boleh datang, tak perlu nak minta izin. Yalah, kalau buat di rumah saya contohnya, sembahyang maghrib, isyak rumah saya, habis isyak balik, tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum Ustaz, kenapa? Tumpang berjemaah boleh tak? Orang dah balik. Kita dah nak tidur dah, nak jemaah dah. Tu menunjukkan tempat itu tak dikhususkan, bukan khusus untuk jemaah tu. Dia mesti kena khusus, tempat yang dikhaskan. Macam kita ni lah, surau, walaupun dipacak tiang je, tak ada bombong, tak ada apa, asalkan memang dikhaskan tempat tu berjemaah. Itu niat kita. Jadi niat kita berjemaah ni, betulkan niat kita. Sama ada imam atau makmum, betulkan niat. Jadi niat kita ni, pertama kita nak makmurkan rumah Allah, yang kedua kita nak melepaskan dosa orang sekampung ni. Kalau tidak, satu kampung ni dikuasai syaitan. Sebab tu saya pesan pada jemaah-jemaah, beritahu mereka, kalau mereka kata apa hal nak berjemaah ni, sepatutnya dia berterima kasih dengan orang yang berjemaah, kerana kita telah melepaskan kampung ini. Nabi kata kalau tak berjemaah, kampung tu dikuasai syaitan. Itu hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai. Taib, yang ke 3,
3 yang keempat. Yang keempatnya para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, betulkan niat kita. Yang keempatnya, sebelum takbiratul ihram, sunat bagi orang menjadi imam memastikan segala saf solat sempurna. Maka disunatkan imam berpaling ke kanan ke kiri mengingatkan jamaah supaya merapatkan dan meluruskan saf. Taib. Adab yang kelima ini ialah kita nak berjamaah supaya hasil fadilat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita supaya saf kita ni mesti lurus dan rapat. Cuma hari ni zaman pandemik lah tak boleh nak rapat. Ini kerana ada maslahah. Baik. Ya. Walaupun kita tak rapat, tapi saf kita tetap kena lurus. Ini adab berjamaah. Maka kalau kita tak luruskan saf, apa akibatnya? Hari ni kita tak boleh nak rapat je, tapi kita boleh luruskanlah. Kan dah ada garisan tu. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah satu hari baginda Rasul melihat ada seorang yang dadanya terkehadapan daripada saf. Dada dia, bukan perut dia, dada dia, menunjukkan dia terkeluar daripada saf tu. Apa Nabi buat? Nabi kata, betulkan saf kamu. Ataupun Nabi kata pada laki-laki itu, sama ada engkau betulkan saf atau kita berpecah belah. Sebab itulah Nabi sebut la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan bengkang-bengkok, nanti hati kamu pun akan bengkang-bengkok juga. Jadi saya pesanlah, ni tugas imam, adab kita supaya kita ni diterima amal kita. Sebab tu kadang-kadang berjemaah ni bagus dah, terima tak terima tu. Antara sebab tak diterima, saf kita ni bengkang-bengkok. Jadi hadis itu menjadi hujah para ulama. Kita sembahyang ni selain rapat, jangan bengkang-bengkok. Nabi pernah warning laki-laki itu, sama ada betulkan saf ataupun hati kita akan berselisih. Sebab tu hari ni kita banyak tak bersatu, sebab saf kita bengkok. Nabi suruh betulkan saf, hati kita akan bersatu. Tapi kita ni nak bersatu dulu, baru nak patut bengkak-bengkok pun. Sebab kita nak satukan hati, baru nak betulkan saf. Tak, Nabi kata betulkan saf tu dulu, nanti hati kita akan disatukan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi satu tempat, tuan-tuan nak tengok orang situ sepakat ke tak sepakat, bersatu hati ke berpecah belah. Satu je kaedah. Apa dia? Tengok saf saja. Saya selalu tengok saf tuan-tuan ni. Tengok saf lurus, orang sini okey. Betul. Bukan saya sebut, Nabi yang beritahu tu. Kalau tuan-tuan tengok orang tu bengkang-bengkok, orang sini memang tak bersatu. Kita boleh cam je. Oleh yang demikian, betul kalau saf tu. Sebab tu adab kita berjemaah ni, tugas siapa ni? Tugas imam. Tugas imam. Sebab tu imam kena tolong betulkan. Dan hari ni tak boleh rapat-rapat, luruskan saf. Sebab tu sunat bagi imam menyebutkan sawu sufufakum, sawu ataupun istawu sufufakum. Ya, itu dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di Mekah pun kan disebut stawu wa'tadilu wa tarasu. Orang kampung ni mendapa tu susu orang kampung sawu. Orang tempat saya lagi sedap istawu. Kebetulan tempat saya tu ada satu budak nama Is. Dia kata, Ustaz, kenapa Is dia tahu, yang lain tak tahu ke? Is tahu. Kau asam betul. Is tahu. Kita kata is tahu tu maknanya kita ambil hadis Nabi. Nabi kata is tahu, luruskan.
Dia kata Is tahu, yang lain tak tahu ke? Is dia tahu. Lawak juga abang dia. Is tahu kan. Jadi kalau imam sebut is tahu tu, tuan-tuan dengarlah arahan imam tu ya. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan malam ni. Tak jadilah berhenti pukul 10.30. Tengok dah batuk-batuk. Biasa batuk tu. Bukan syarat bukan. Baru separuh ni. Oleh kerana separuh, tak apa. Kita jalan pelan-pelan. Nanti kita sambung lagi beberapa adab-adab yang berkaitan dengan berjamaah ini supaya hasil. Jadi walaupun malam ni hanya 4 benda saja. Yang pertama, pilihlah imam yang makmum suka tapi ikut syarat-syarat tadi. Yang kedua, buat di awal waktu, walaupun tak ramai, itu lebih afdal daripada tunggu nak ramai tu. Kalau macam Zuhur tu pukul 1, pukul 3.30 baru ramai. Tak payah, tunggulah 3.30 tu, mayanglah awal-awal tu. Yang ketiganya, ikhlaskan niat kita datang ni, supaya kita dapat manfaat hadir. Yang keempat, bagi orang yang menjadi imam dan makmum, hendaklah memastikan imam bagi ingat, makmum kena pastikan bahawa saf kita lurus dan betul supaya kita dapat hasil manfaat berjamaah ini. Kalau tidak, tuan-tuan, kita punya sembahyang tu sah tapi berjamaahnya belum tentu hasil. Tu adab tu jaga ya. Jadi saya rasa itulah, insya-Allah nanti kita sambung lagi bagaimana adab-adab dalam solat, di luar solat. Dalam solat pun ada adab juga. Antara adab dalam solat, jangan mendahului imam. Ini imam belum rokok, dia dah rokok. Imam belum i'tidal, dia dah i'tidal. Imam belum i'tidal, dia dah sujud. Kita imam confused. Ada rampasan kuasa ke apa? Iya. Satu, yang keduanya suara dia kuat dari kita. Dah lah dia rokok dulu. Allahu Akbar. Sami Allah. Kita baru nak sami Allah, dia dah sami Allah. Tu dipanggil kurang adab. Tak beradab nama. Jadi kita ni jaga adab tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.